Baik, Assalamualaikum, selamat petang. Jadi pada malam ni, petang ni kita buat pertama kalinya betul julung kali ya. Bentangan perempuan. Selalu kurang ada. Adalah awet ocah sekali kan. Tentang pasal iblis menggugat Tuhan. Dulu ada. Tapi jarang lah untuk bentangan kaum wanita. Jadi, dan sebelum kita nak mula, jadi kita beritahu dulu bahawa ini adalah event pertama untuk bulan sastra Kubu. Kita buat untuk nak mengangkat nilai kesusastraan masyarakat tempatan. Kita ini yang kita cuba buat lah, Kubu. Jadi dalam masa yang sama kita mengucapkan tahniah kepada sastrawan negara baru Datuk Zurina Hassan, sastrawan wanita baru memecahkan dominasi patriarki. Jadi suka yang saya tajuk je. Socialist. Jadi untuk pertama kali mungkin kita belum kenal lagi sastrawan negara Arinawati, dan saya fikir mungkin belum ada yang baca banyak secara khusus tentang Arinawati. Jadi kinilah masanya untuk kita nak berkenal-kenalan dengan sastrawan negara Arinawati. Baik, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Saudari Hani Salwah untuk membentangkan tentang Arinawati. Tajuknya membaca Arinawati dan menanggapi sikapnya menerusi karya-karyanya. Baik, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita teruskan je lah kan? Ya. Okeylah. Arinawati sebenarnya datang terlambat dalam hidup saya. Banyak kali disuruh, disuguh, disodorkan bahasa untuk membaca karya-karya Arinawati. Antara yang paling penting yang saya bawa di sini iaitu Kuntum Tulik Biru, Sakura Mengorak Kelopak dan Bunga dari Kuburan. Ini 3 trilogi yang dikatakan penting dalam kesusastraan Malaysia kalau kita nak katakan mengenai Arinawati, sastrawan negara kelima iaitu Arinawati. Banyak kali saya disuruh tapi orang kata tidak mahu ataupun baca 1-2 muka surat betul-betul tak balik. Mungkin masanya belum tepat, kematangan fikiran pun belum datang. Pertama kali diberi ataupun disarankan untuk baca buku ni, masa tu baru form 2 kan, ingatan 2. Buka 1-2, apa benda ni, beratnya, tak faham. Dan kali kedua oleh Farzah Tehrani, waktu saya di MPR, iaitu Minggu Penulis Remaja, pun tidak jalan juga. Dan saya melanjutkan pelajaran sehingga habis degree di UiTM Shah Alam. Saya mengambil Masscom di Shah Alam. Dan rasa ingin kembali menulis tu datang kembali. Jadi saya cari balik buku sebenarnya saya baca bukan ikut katanya Bunga dari Kuburan, baru Kuntum Tulik Biru, baru Sakura, dia 3 kan. Tapi saya mulakan dengan Sakura Mengorak Kelopak yang saya dah beli lama baru baca. Bila saya baca, ya Allah, kenapa aku tak baca benda ni dulu lagi. Tapi betul lah orang kata buku yang tepat akan datang waktu dan pada ketika yang memang tepat untuk kita sendiri menghadamnya, memahaminya, menghargainya kan. Jadi setelah itu saya cari, sebab buku ini waktu itu memang susah nak dapat. Biasalah DBP kan, faham je lah kan. Setelah Sakura, saya dapat Bunga dari Kuburan. Dan yang ini memang sangatlah susah nak dapat. Ini pun saya tulis kat situ adalah hadiah seorang kawan yang tahu betapa saya meminati Arinawati. Tapi siapa Arinawati ni sebenarnya? Arinawati ni adalah dia seorang lelaki, bukan perempuan. Dia pasti kena diberitahu sebab ramai yang cakap Arinawati adalah seorang perempuan. Kerana nama Wati tu kan. Arinawati adalah sastrawan kelima
Dan namanya adalah Andi Mohalang bin Abdul Biang, yang berlatar belakang bangsawan Makassar. Dan dia ni merupakan namun setelah dia menjadi pelaut, nama itu ditukar menjadi Andi Muhammad Dahlan bin Abdul Biang. Mungkin adalah perkara-perkara tertentu yang dia terpaksa tukar namanya kan. Dan dia dilahirkan di Kalumpang, Kabupaten Jeneponto, 120 km dari Makassar. Dan dia ni sebenarnya sering digelar Belanda kerana kesukaannya pergi ke sekolah. Waktu itu sekolah yang ada waktu pemerintahan Belanda, sekolah Belanda lah kan. Dan ini dikutip dalam Enda Gulingku, iaitu dia punya autobiografi yang sangat tebal dalam 1000 halaman lebih, menceritakan kisah hidupnya. Dan beliau ni berpendidikan Belanda dan tamat hingga yang paling tinggi sekali adalah bidang undang-undang laut pada tahun 45. Ini pun setelah Belanda kembali ke negaranya, baru dia dapat menamatkan. Dan dalam ketika dia tidak dapat ke sekolah dan menghabiskan pengajiannya tu, dia menjadi pelaut. Dan sebab dia dah biasa menjadi pelaut kerana ayahandanya pun adalah nahoda schooner, dan dia telah berlayar jauh daripada Makassar ketika umur 17 tahun 6 bulan. Siap 6 bulan tu sekali. Dan dia mempunyai pengalaman yang luas berlayar waktu itu, waktu 1940-50 ni. Dia dah berlayar paling jauh sampai ke Thailand, Singapura, Pulau Jawa. Dan pengalaman ini kemudiannya, setelah dia tamat dan tidak lagi menjadi pelaut, pengalaman ini kemudian disulam dalam karya-karyanya yang bernuansa sangat laut, seperti Sukma Angin. Antaranya Sukma Angin lah, yang sangat menggambarkan bahawa dia adalah seorang nahoda yang mengetahui betul-betul vividly apa yang perlu sebagai seorang nahoda, apa yang perlu di laut, apa kapal yang bagaimana kan. Dan kita macam mana tiba-tiba Arinawati daripada seorang pelaut ni boleh terjun ke dunia penulisan? Semuanya bermula kerana seorang gadis. Seorang gadis ke? Bernama Halimah, yang dia temui, biasalah dulu ada pempol kan, dalam majalah hiburan 87 yang diterbitkan pada 16 April 1949, yang merupakan seorang gadis ataupun pelajar Melis Girls School di Pontian Kecil Johor yang gemar mengembara. Dan ibu pandukan alamat yang disertakan, Allahyarham Arinawati ni berutus surat dengan gadis ni. Dan sebenarnya mereka berutus surat macam kawan biasa, tak ada hubungan perasaan atau apa. Yang lucunya, dia orang terus juga menulis surat walaupun tak ada perasaan ni. Kawan lah, normal kan. Mengetahui akan hal ini, ibu Arinawati menenangkannya dengan sepupunya. Tapi keberanian Halimah yang akhirnya tiba di Makassar, bila orang kata kalau orang jodoh, dia orang berkahwin. Dia dan ibu Halimah ni berkahwin dan pulang ke Pontian Kecil. Dan ibu Halimah ni berani untuk mengahwini Arinawati ni kerana dia minta Arina untuk berjanji, dan janji itu perkahwinan ini perlulah perkahwinan ini dapat dilakukan sekiranya kau dapat berbakti kepada bangsa Melayu. Dia orang Makassar, bangsa Melayu. Jadi Arinawati bersetuju dan ibu Halimah tanpa rasa ragu kahwin dan pulang ke Pontian Kecil bersama-sama ibu Halimah. Dan dia berhenti menjadi pelaut setelah itu,
dan menjadi wartawan di majalah hiburan dan hiburan filem yang terbitan Royal Press. Dan kemudian menjadi timbalan pengurus untuk penerbit Melayu di Johor Bahru, dan seterusnya 13 tahun di Pustaka Antara, dan setelah itu dia pergi ke Sabah untuk berkhidmat untuk Yayasan Sabah. Dan sewaktu di Yayasan Sabah ni banyak sekali novel-novel, karya-karya yang dikeluarkan, yang kalau sewaktu yang fasa pertama ni yang dikeluarkan antaranya Kisah Tiga Pelayaran, Tingkah Manusia, Jalan Malam ke Ibu Kota, Sehinggalah Sandera dan Dusun. Dan 74 dia menjadi pegawai penyelidik di merangkap Ketua Jabatan Perancangan dan Penyelidikan di Yayasan Sabah. Dan waktu inilah dia berpeluang untuk menjadi fellow di 3 buah universiti yang menghasilkan tiga kira orang kata dia punya masterpiece lah, iaitu University Cornell di Amerika Syarikat, Leiden, University Leiden di Holland, dan juga University Kyoto di Jepun. Jadi kalau kita membaca 3 buku ini, dia sebenarnya latar tempatnya, latar sosioekonominya adalah di tempat-tempat yang diperkatakan. Contohnya Bunga dari Kuburan adalah di University Cornell, Kuntum Tulis Biru di Leiden, dan Sakura di University Kyoto, Jepun. Dan contohnya yang paling mengesankan saya adalah Sakura Menurut Kelopak di University Kyoto. Dia dalam cerita ni, dia sebenarnya menceritakan mengenai seorang perempuan Jepun yang menolak suaminya setelah suaminya menjalankan harakiri bersama seorang perempuan yang sedang hamil. Sama-sama lah mereka harakiri. Dia menolak untuk menerima mayat suaminya, dan itu kan macam satu benda yang orang kata melampau ataupun tidak mengikut budaya budaya orang Jepun. Dia berani menolak dan dia convert ke dalam agama Islam, dan dia berkahwin dengan seorang pemuda Melayu yang bekerja di Universiti Kyoto. Dan di sini nampak jelas Arinawati menggabung jalinkan menolak patriarki dalam masyarakat Jepun yang sangat kental, bahawasanya perempuan tu perlulah second grade bukan first grade, perlulah mengikut apa yang di belakang seorang lelaki kan. Di situ yang paling jelas sekali. Dan setelah itu dia menjadi pensyarah tamu di UKM, dan setelah di pensyarah tamu kemudian karyawan tamu di DBP. Dan orang yang banyak mengembara ni kan banyak pengalaman dia unik. Dan pengalaman Arinawati ni semua dibukukan dalam fiksyen. Contohnya kalau dia sebagai pelaut tadi di Sumber Angin, kalau pengalaman dia di Sabah tu timbullah trilogi Eno, Royan dan Rontok. Juga Busa Hati, Busa Sukma, Busa Kalbu. Yang ini mengenai situasi politik di Sabah waktu itu. Ada Eno Royan Rontok. Dia trilogi. Macam ni juga. Dia satu-satu lah. Eno. Maksud dia tak tahu. Tak tahu apa maksud. Saya tengah tanya dia orang Sabah. Dia tahu lah. Orang Sabah lah. Mesti tahu. Abang Eno baik. Tak ingat. Apa tu Eno? Tak apa. Okey, terus kak. Okey. Dan selain daripada itu, dia ni banyak sekali trilogi ya. Ada trilogi bunga, saya panggil ni trilogi bunga lah. Armageddon ni lain. Armageddon ni pada triloginya. Dia suka satu tu dia keluar trilogi mengenai satu tempat ataupun mungkin kembara dia satu ni. Banyak sekali trilogi.
seperti yang saya tulis tu lah. Yang terakhir Lagi dua. Ni ada lagi dua kan? ada lagi 2. Ada trilogi. Semua sekali berapa buku dia tu? Banyak. Saya pun tak terkira. Banyak sekali. Tengok ni bro, berapa? Kau tengok ni. Lebih Semua ni nama rasanya. buku lah. Hebat lah. Semua ni nama buku. Buku. Artikel. Bukan artikel, buku. Ha? Buku lah. Ni bukan artikel. Bukan buku. Kena lagi power. 1-3. 1-3. Hai, dia nak jadi apa ni? Dan saat akhir dia punya hayat pun, kan tadi ada Sumber Angin kan. Sumber Angin tu sebenarnya pun ada 3. Wah. Sumber Angin tu pun ada 3. Dan yang ini yang ni dapat dia dapat lihat lah pada Sayap Burung Helang. Waktu tu dia tengah sakit. Dan Rindu Aroma Padi Bunting tu yang last dia tulis, dia tak sempat tengok pun. Dia serahkan manuskrip tu kepada Sastrawan Negara Anwar Ridwan untuk diedit, sebab dia sangat percaya kepada Anwar Ridwan. Dan dia tak dapat lihat tu Rindu Aroma Padi Bunting. Itu buku dia yang terakhir. Oh, dia sendiri tak boleh lihat. Dia sendiri boleh mati tu. Dia waktu dia sakit tu dia siapkan Rindu Aroma Padi Bunting. Itu dah boleh sangat. Warrior bro. Orang Makassar kot. Ya. Laut kot Tapi kan. Najib dah macam tu Najib. Sosialis kakak, sosialis. Sama-sama. Saya faham. Tak apa, bos saya pun begitu. Cuba tanya bos saya apa. Tahu kan. Tak ada apa. Okey, bercerita mengenai Arinawati ni, apa yang sangat penting mengenainya, dia adalah penulis trilogi. Itu yang paling penting lah. Macam saya tulis di sini, ada trilogi Eno Royan Ronto, ada Busa Hati Mandala. Yang atas ni bukan trilogi ya? Yang atas. Yang mana? Trilogi ada 4 lah. 3. Tak maksudnya yang atas ni trilogi tak? Usah, Begaden, 4. Mana? Ini syair daripada syair ni? Yang itu tak. Kumpulan syair tak? Oh, syair tak lah. Tak. Ada 3 je. Syair saja pun 3. berapa pun. Itu yang artikel-artikel tak payah cakap lah. Okey lah, Yang dari kajian dia, buku kajian. Kajian dia. Dahsyat lah orang tu ni. Sebab tu kalau nak kejar semua buku dia, hati. Tak ada. Kau tengok dalam buku ni saya tunjuk Dia gaya dia sama tak? Lama nak tanya. Gaya Nanti menulis lah, dia. bro. Oh, okey. Okay. Gaya sastra dia semua nantilah. Oh, nampak? Sosialis sampai cakap. Okey. Dia dah sayang Arinawati. Dah sayang Arinawati Okey, yang ini kan. Nanti tengoklah muka surat ni. Kalau kita nampak macam alien, macam teka-teki je ni, rupa-rupanya ini adalah kod-kod yang diberi untuk meletupkan bom. Dan orang kata Arinawati ni Afrika tak payahlah. Kau jangan bunyi pula. Ada kata-kata yang menyatakan Arinawati ni antara orang yang kenapa dia lari ke Tanah Melayu, kerana dia adalah salah seorang yang sosialis yang terlibat untuk kemerdekaan Indonesia. Orang yang dikendaki Belanda lah. Respect. Dia terlibat revolusi Indonesia lah. Dia lagi tahu daripada saya. Tak lagi keluar Islam apa. Bukan, saya dengar saya jadi lain. Islam, PKM semua dia keluar. Saya bakar. Agak tu nanti dia keluar semua. Dia gaji yang dia keluar kesimpulan. Okey, seperti yang saya katakan tadi, Rindu Aroma Padi Bunting tu dia tak sempat nak tengok. Jadi manuskrip yang bertulis tangan ni diberi kepada Sastrawan Negara Dr. Anwar Ridwan untuk diedit. Dah terbit lah? Dah diterbitkan dah pada 2012. Tapi pada saya Burung Helang pun saya baca macam Berat? bukan, dia macam ada biasalah. Penulis-penulis veteran ni, dia punya approach tu macam bila ni dia lambat. Pasal apa tadi? Yang ketiga ni. Tak. Yang letak bom Di belakang sikit.
Sari Kau cari. Kita Sorry ya. Okey, mengenai sikap dalam karya Arinawati ni, dia seperti yang saya katakan tadi, saya ni dah banyak cakap dah ni sebenarnya. Apa tu? Terus. Pengalaman dia sebagai pelaut tu dia gunakan kembali untuk sukma angin dan pergolakan dalam Perang Dunia Kedua, misalnya penjajahan kuasa asing seperti Belanda, Jepun dan Inggeris diaplikasikan dalam karya awalnya seperti Lingkaran dan Sandera. Tahu tak Sandera ni maksudnya apa? Dia apa? Kidnap lah. Tawanan lah. Sandera tau. Ingat tu? Dan penulisan ni lebih nampak real sebab dia menggunakan semangat zaman, iaitu Zeitgeist. Semangat zaman, Zeitgeist dia panggil kan. Oh, Zeitgeist. Mengenai pertelingkahan watak dan permasalahan semasa. Contohnya dalam Sandera, watak Busat yang menentang penjajahan Jepun di Makassar telah membawa semangat serupa di tanah Melayu. Siapa pernah tonton, dah diteaterkan juga Sandera ni tahun lalu? Tak pernah dengar. Okay. Kenal tak? Kenal lagi Arinawati? Selain daripada itu, keunikannya Arinawati ni dia mengaplikasikan pengalaman tempatan semasa mahupun amalan budaya sesebuah bangsa yang didiaminya. Contoh, waktu di Sabah dia menggunakan cerita-cerita pergolakan politik yang waktu itulah di Sabah 1970-an, 1980-an tu kan. Dan yang seperti saya kata tadi, yang paling saya ingati dan meninggalkan bekas sehingga kini adalah tentang bagaimana seorang wanita Jepun bernama Michiko yang telah merubah kedudukannya sebagai seorang wanita Jepun yang taat kepada adat resam dengan meninggalkan kebiasaan yang padanya menekan kedudukan wanita. Perbuatan suaminya yang membunuh diri menerusi upacara tradisi harakiri bersama seorang wanita yang sedang mengandung dirasakannya keterlaluan, lalu dia menolak mayat suaminya dan kemudian memeluk Islam dan berkahwin dengan seorang lelaki Melayu. Arinawati seorang feminis, itu saya boleh katakan, dan ini berdasarkan juga kepada kajian yang dijalankan oleh Siti Aisyah Murad yang menyatakan ada 9 watak wanita yang dipaparkan sebagai wanita yang progresif, sedar akan dirinya, memperjuangkan nasib kaum dan bangsanya. Dan tapi novel-novel yang begini, yang dalam kajian inilah dihadkan sampelnya daripada novel-novel yang terbitkan daripada tahun 1965 hingga 1995. Dan yang terbarulah, tak terbaru sangat, dalam 2000-an ni antaranya trilogi Armageddon ni, yang kita lihat watak utama dalam novel, contohnya Mandala ni adalah seorang perempuan, tidak hanya menguruskan hal-hal domestik, tetapi juga menguruskan sebagai perancang dan orang penting dalam sebuah kira bisnes lah. Bisnesnya bisnes besar, bukan bisnes dalam negara je, antara bangsa. Sangatlah antaranya. Tapi dia ni kapitalis yang dalam buku ini dia, bangsanya mereka adalah bangsa Cina, sebuah keluarga Cina yang kaya. Dan dalam buku yang kedua, Menorah adalah keluarga Yahudi. Jadi macam mana mereka ini mengebom keluarga Yahudi tu. Dalam buku kedua. Tapi buku kedua saya pun tak habis baca lagi sebab penat. Agak interesting sebenarnya. Okey. Dan selain itu, novel Samira dalam trilogi Pantai Harapan, Turina dan Citra juga memaparkan watak perempuan yang hebat. Dan pada permulaan Arinawati mungkin kita akan lihat dia punya perjuangan mengenai pembebasan, perjuangan kemerdekaan daripada penjajahan. Tapi semakin lama semakin kita lihat Arinawati mengubah pandangannya kepada hal-hal yang lebih universal, macam masalah ekonomi dunia.
yang dikuasai oleh Yahudi dan Cina, pengorbanan pengganasan, rasism dan politik punya. Dan sejujurnya boleh saya katakan membaca Ainawati membosankan. Bukan membosankan, kenapa? Memang macam memerlukan kita sangat bersabar. Baca sabar dulu, baca lagi tetapkan iman, baca lagi sabar. Sebab dia sangat perlahan dan meminta kita, dia sebuah buku yang meminta sepenuh tenaga kita untuk fokus lah. Tapi bila kita dah selesai buku tu, ya Allah, kita rasa macam best tu. Contohnya buku Mandala. Sangat lama saya habiskan, sebulan agaknya. Mula kita tengok macam teka-teki je kod ni, teka-teki je ni. Apa tak? Rupanya itu adalah kod untuk dia mengebom kapal keluarga Yahudi yang sambung ke jilid kedua. Betapa bijaknya. Jadi daripada situ kita pun rasa macam dia ni maybe someone dalam revolusi apa? Indonesia? Revolusi nasional. Dah. Ya dia. Tak belum. Kau nombor. Betul lah. Ya betul. Tapi susah-susah pun cubalah baca. Cuba baca. Boleh? Bila dah habis tu kita akan rasa macam best je. Cuba pinjam mak. Cari lah. Oh, Pinjam dia. Seorang ataupun pinjam lah. Consider ramai beli satu. Sebab buku dia Aku buat pinjam. Betul. Boleh. buku UKM itu terbitan UKM. Buku-buku UKM jujurnya mahal. Oh, ada tempat dia beli. Tak ni UKM je penerbit dia. Yang ini UKM lah. Dan buku Buku biasa je. Masa ada, macam first rasanya. time dengar. Sama. Review tu kan? Faham tak? DVP. Dia memang terkenal lah. Macam dalam mana bookstore dia. Oh, Tu lah. Kita baru hari ni dengar. Aku dah dengar tapi aku tak baca je lah. Kau review. nampak sangat dah orang baca. Oh, Itu kan? Tak, kalau yang DBP memang susah. Susah dapat. Oh, DBP semua. Sebab kan buku dengan Dawama kan dah tak ada. Semua buku habis. Semua dia ambil. So dia orang kena reprint baru. Dia orang proses Tak ada orang pun dapat. Ada kedai. Dawama dah tutup. Kau sampai. Ada ni puisi. Oh, banyak Punya dia kan? Punya dia. Okay. Kau dengar. Jauh. So politik dengan seni Seni lah. Okey, jujurnya saya pernah berjumpa Ainawati, tapi biasalah masa muda-muda dulu segan kan, orang-orang besar kita nak tegur ni macam Pak Arina macam tu je. Rupa-rupanya itu kali terakhir dia muncul di halayak, dan dia dimasukkan ke SUKM, dan rupa-rupanya itulah saat akhir tak berjumpa. Dan keseronokan saya membaca Ainawati yang suka bercerita mengenai Makassar membuat saya sampai ke Makassar dan sampai ke Losari pada tahun lalu. Kerana macam, Losari, Makassar, menariknya. Sebab dalam autobiografi dia yang 1000 lebih, itu pun UKM dekat. 1000 lebih muka surat tu dia cerita detail lah macam mana dia jadi pelaut, macam mana dia jadi penulis akhirnya, pengalaman dia yang lebih luas. Tapi nak baca buku tu sediakan rehat lah. Buku tu besar ni, tebal ni, so kena sediakan rehat lah. Ada. Kita tahu semua ada. Oh. Ya, rehat. Berat tak? Memang kena sediakan rehat besar. Besar. Tak boleh buat tidur nak baca. Buku apa? Autobiografi dia, Apa tajuk? Enda Guling tu. Buku besar. 1000 lebih. Cakap terus. Okey. Dah lah besar ni. Biar okey lah. Okey tapi biar betul. Okey lah. Harga dia pun jam 200 lah. Oh. Saya tak boleh baca ni. Ya. Tebal dan slow. Biasalah. Beza dia autobiografi dengan biografi. Biografi adalah cerita seorang tokoh
yang ditulis oleh orang lain. Oh, ni dia Otto dia Greek self. Otto. shock sendiri kan. Hari aku tanya ada persoalan. Apa? Macam dia lebih lah. Okey, dah saya dah settle. Okey. Kalau ada soalan boleh. Okey. Kalau ada soalan. Saudari, soalan. Ada yang dia pernah baca buku apa? Buku apa? Dia pernah baca Eno. Apa ada? Eno. Saya tak baca Eno lagi. Best tak Eno? Eno. Dia punya autobiografi tadi berapa? 1000 lebih. 1000 lebih yang surat. Wow. Kalau dia baca ke dah. Kalau baca ke tak? Pasal pelaut dia pada pelaut terus. Dia lapor latar pendidikan dia memang. Latar pendidikan dia kan dia ada yang paling tinggi sekali undang-undang laut. Apa tu undang-undang ni? Jadi dari Indo baru datang sini lah. Undang-undang laut ni saya rasa mungkinlah diploma atau diploma ke degree time tu lah. Tapi Belanda Dia di Indonesia terkenal lah. Orang Indonesia, sastrawan Indonesia tak tahu pasal dia lah. Tak tahu. Tapi orang Makassar alert lah siapa dia. Dan waktu dia meninggal, sebenarnya surat khabar Indonesia, dia orang banyak surat khabar daerah kan. Dia orang macam kenapa tak macam dimegah-megahkan hebat macam tu kan. Tak ada macam sangat. Dia orang macam agak terkilan lah. Sebab Arinawati bukan keturunan Makassar orang biasa. Dia adalah bangsawan Makassar. Orang Makassar kan terkenal sebagai pelaut. Dia punya kapal-kapal yang megah. Maksudnya kalau etnografi fiction. Etnografi fiction. Suka dua. Fiction. Etnografi fiction ni maksudnya? Arinawati telah Etnografi. Tadi dengar perkataan tu. etnografi fiction. Etnografi yang bersifat tapi fiction lah. Bukanlah etnografi yang kita ambil terus kita verbatim ini dia. Tapi dia daripada pengalaman etno. Tentang keadaan tempat dia tu lah. Etnografi ni kan salah satu teknik dalam social study. Sociology. Kita pergi ke lapangan dan kita hidup bersama, kita sebagai pengaji kita hidup bersama dengan orang-orang di situ. Tapi instead of kita keluarkan kalau soalan saya dia akan keluarkan verbatim report. Tapi dia fiction dengan benda tu. Cuma dia ambil latar pengalaman daripada lapangan, dia fiction kan, dia jadikan novel. Dari dolar. Dari dolar. Saya tak serampat tu. Tak tahu. Ini melihat Arinawati dari jauh sebenarnya. Buku di rumah dia pun macam. Kau macam Eno ada. Eno. Of course lah ada kan. Dia corak dia punya penulisan macam mana? Corak penulisan Overall lah. Dia macam dia bertukar pattern ke tak? Tak. Dia maintain tu satu cara. Macam contoh dia ada dialog lah. Dia pakai randau kan. Dia kekal sehingga novel terakhir dia kekal. Sebab tu baca dia Tema lain lah. Tema lain lah. Tema lain, konten lain. Misalnya macam gitu lah. Sebab aku faham kenapa dia tulis banyak. Dia tak ada Facebook. Betul. Ada teknologi. Kita tak boleh tulis banyak. Kalau ada Facebook susah. Jawapan dia kau tak jadi nelayan. Pelaut dia bukan nelayan. Beza lah. Beza. Dia pelayar lah. Dia tak bentuk macam pattern dia menurut macam tu macam. Pattern ni lebih kepada Dia mana tadi etnologi fiction lah. Jadi pada pengalaman tu macam etnik sebenarnya etnologi ni etnik kata France lah. What things appear dalam fenomenologi lah. Betul tak? betul. Tak, etnik kata dia lah. Ed. Adalah perkataan France. Ya. Tak betul. Macam itu. Ya betul lah. Pengalaman dia tu dia dari lepas tu tapi dia fictionkan lah. Dia fictionkan lah. Contoh kalau macam dia ke laut tu dia akan cerita landscape tu dia cerita tapi cerita tu watak tu di fictionkan. Ya, betul. Macam itulah. Betul lah.
Okay, thank you. Okay. Dan dia stereotype lah maknanya. Sampai ke akhir menulis macam tu. Menggunakan pengalaman dia lah. Tapi kalau yang dua akhir tu saya rasa tidak kot. Mungkin dia memang betul-betul truly fiction lah. Sebab waktu-waktu tu, waktu yang akhir-akhir tu kita tengok dia dah macam ini fiction, ni bukan yang dia fiction pegang. Dia bercorak macam mana? Memang rekaan. Yalah, tak memang fiction. Corak fiction tu macam mana? Corak fiction. Dengan gaya penulisan dia. Tak, contoh buku apa yang pasal fiction? The Glass. Lepas tu corak fiction. Macam contoh tak, macam contoh Jack Rowling tu fiction lah. Fiction. Fiction dia based on teologi. Dia ada kitab yang dia ambil daripada ni. Jadi dia sebenarnya dia tiru lah macam watak-watak macam Salamander tu semua sebenarnya ada dalam teologi. Dia ambil all scripture ataupun all sacred knowledge. Dia macam dia ni pula. Dia punya fiction tu dia sendiri lah maknanya. Imaginasi dia sendiri lah. Imajinasi dia sendiri. Tapi kalau yang dua terakhir tu, yang Aroma Padi Bunting dengan yang dua yang terakhir tu lah, dia kan sambungan kepada Sukma Angin. Sukma Angin kan pengalaman laut dia, pengalaman dia sebagai pelaut. Jadi dia fiction macam dia punya pengalaman juga. tapi dia buat cerita lah. Dia tak ada maknanya nilai estetik tu dia punya sendiri lah. Ya. Macam J.K. Rowling tu is a tradition from. Tapi yang dua akhir ni dia dah nampak dia cuba untuk modernkan. Dia suka kalau cerita pelayan ke pelaut ke ataupun cerita Armageddon ke, dia suka create family tau. Macam contohnya keturunan ni. Contohnya kalau Sukma Angin tu keturunan asalnya dah pelaut. So dah buku yang kedua ketiga dia dah jadi anak dia adalah pelaut moden yang ada syarikat. Ada hegemoni lah. Kan? Jadi dia besar-besar. Tapi tu lah, kena bincang juga buku ni lah. Tiga tu susah nak dapat. Jangan bawa lari. Nangis saya. Tapi satu lah, terima kasih lah. Tanya lagi soalan. Kalau ada soalan, Alah, soal santai je lah. santai lah. Boleh cakap Alina Wati ni orang pertama yang kat Malaysia lah, orang pertama yang membawa konsep novel essay. Novel essay. Macam Fajar Terani punya Anis Naik ke Langit. Oh, ni saya beli saya baca. Sebab dia bawa apa? Tapi sejujurnya Fajar Terani sangat influence oleh Alina Wati. ni dia punya big time influence dia. Kalau dia ni influence apa? Dia ni influence apa? Saya tak pasti. Kalau ingat tanya, nak tahu. Macam saya contoh macam J.K. Rowling tadi saya cakap dia influence dia. Fajar Terani influence dia. Dia ni influence apa? Tak tahu. Serius tak tahu. Dia baca sastra Inggeris tak? Bas. Sebab ada seorang penulis, banyaklah penulis yang selalu ke rumahnya kan. Tengok dia punya shelf buku tu. Hebat. Bacaan dia hebat lah, bukan bacaan dia sebarang. Dalam autobiografi pun tak sebut dia influence apa. Oh, tak boleh baca lagi. Oh, dia tak. Tebal. Setakat ni tak ada lagi. Sepanjang Sepanjang saya baca tak ada. Masih lagi awal-awal. Dia lahir tahun berapa? Ada tulis kat sini kan? Tak ada. Bukan ada 46 Tak ada. apa? Ha? Tak 46 lah. 46? Tak, modul lagi ni. Lagi ni. Tak Ada. 20 lebih lah. 20 lebih. 20 lebih. Tadi ada wiki sikit. Oh, jadi dia sekolah dekat Indonesia pada waktu. Jadi latar masa dia bagi pendapat saya, jurnalisme Indonesia sedang naik. Ada Surya Suwardi dan sebagainya, Mas Marco Marto Kartiko Kromo, apa nama Jawa susah nak sebut semua tu. Jadi yalah, saya rasa ada pengaruh. Mungkin dia ada baca, mungkin sebab saya tak tahu, saya tak pernah baca Sebab nama autobiografi dia kan, kalau kita perasan nama dia Anji Mohalam. Kenapa bila dia jadi pelaut nama dia tukar Anji Muhammad Dahlan? Dekat sini ada yang menyatakan sebenarnya dia ni melarikan diri daripada sebab dia dicari kan. Ya. Waktu itu Makassar kan
yang diserang Belanda bertahun-tahun dulu, Kubu Tahir. Sebab orang kata antara orang yang terlibat secara langsung, kira macam intel dalam revolusi ni adalah dan kalau ia pun tidak mustahil sebab daripada cara dia menulis kod-kod bom tu macam kita tak boleh dapat benda tu kalau pembacaan lain, pembacaan mungkin lain. Oh, dia intel lah, ada tuduhan mungkin. dia intel. Dia intel untuk Indonesia. Belanda. Bukan untuk Belanda. Sebab tu dia bernama Wati. Jadi orang ingat dia perempuan. Tak adalah, waktu tu dia dah datang ke Tanah Melayu. Bila dia berkahwin dengan Ibu Halimah, janjinya perlulah berbakti kepada bangsa Melayu. So dia Tak, anak dia ada sini lah. Dia tak ada. sini Anak dia mesti hidup dia. duduk. Apa saya nak cakap tadi, jadi pres Indonesia waktu tu dia memang satu dari zaman berlakunya dalam sejarah period sejarah Hindia Belanda, ada satu period nama dia Ethical Politik. Ethical Politik ini politik yang beretika. 1898 Belanda bawah Ratu Wilhelma. Ya, jadi itu pembukaan kepada sastra Indonesia pada waktu itu naik, terutamanya dari segi press, dari segi printing press dia. Dari 1898 sehingga sebelum Jepun memang ada peningkatan lah. Sudah ada Volksrat ni parlimen, semi parlimen ya. Volksrat kan. Jadi pada waktu tu saya rasa mungkin juga sebab dia ikut revolusi Indonesia kan. Kebanyakan orang yang middle class yang ikut revolusi Indonesia, dia ada baca buku-buku penulis Belanda yang bersimpati kepada revolusi Indonesia, seperti contohnya Multatuli, memang Max Havelaar kan. Dia baca. Jadi saya rasa kan macam tu. Lepas tu dari segi biografik dia, dia pergi sekolah dagang. Ini sekolah dagang. Oh, sekolah dagang. Ini sekolah dagang. Okey. Huhera Burger School. Huhera. Okey. Huhera. Macam mana kelas sebut? Yang burger ni bandar, merchant bandar. Jadi dia sekolah dagang. Yang Mulu ni? Mulu ni sekolah dia Indonesia kan ada sekolah menengah SD, SMP, SMA. Mulu ini SMA. SMP. Oh, SMP. Mulu ni SMP. Oh, SMP, SBS, SMA. Ya. Lepas tu dia masuk sekolah dagang. Oh. Dia ada dua, Handel School, Burger School. Jadi sekolah di bandar lah, di bandar. Burger maksudnya bandar. Oh, burger tu bandar. Bandar tu bandar, ya. Sebab saya belajar bahasa Jerman, bahasa Belanda. Jadi bagus. ya. Bukan sebab semua minat je. Tapi saya tak minat sastra Belanda semua. Saya rasa sastra Belanda ngarut sastra Jerman. Faust, tahu Faust? Faust power. Power. Faust. Aku ada buku tu, bagi kau tu. Tapi yang second tu yang lagi susah kan sebenarnya? Bagi aku masa aku sekarang short Sam bro padat. Yang second tu yang susah kan? Faust tu ya. Faust tu yang sangat Gotek. Okey lah, aku macam gotek. Jadi saya ada buku tu semalam dekat ITBM. Jadi itu cuma itu yang satu. Dia ada dua. Yang color-color dia besar kan. Tahu kan? Dia macam black book. ya. Kena buka. Dan bagi saya sebagai Tahu lah. macam Pram, sebab saya bias ke Pram. Saya sastra saya tak baca sastra tempatan. Saya pergi Bias ke Indonesia. Pram, okey. Ya, saya bias ke Pram. Pram ada photographic memory. Dia habis sekolah 10 tahun. Bapak dia pengetua sekolah, bapak dia marah dia tau. Sebab dia habis 10 tahun. Budak semua habis 6 tahun, dia habis 10 tahun. Saya rasa Arina Wati ni pun ada photographic memory lah. Sebab dia punya sebab saya tak pernah baca. Mungkin kakak boleh jawab. Dia komentari dia detail kan. Sangat detail kan. Lepas tu kalau dari unsur budaya, saya rasa dia sangat memahami lah budaya orang. Kerana macam contoh kita ambil ni. Yes.
mandala ini adalah universe di dalam Buddha. Dia bulatan. Dia simbolisme, semiotik simbolisme dia begitu. Menorah ini adalah lilin Yahudi. Pentagon ini pula berkaitan dia. Jadi dia anyam benda tu memang wow. 3 budaya yang berbeza tapi saling berkait, macam filem Babel. Atau filem Babel. Macam tu memang dari, tapi kena baca lah. Akhirnya kena baca juga. Kena baca lah ya. Tapi itu cuma komentari saya lah tentang apa yang agak sebab mandala adalah cerita satu keluarga Cina dan menorah. Menorah masuk Pentagon ya. Menorah adalah mengenai Yahudi, keluarga Yahudi yang dia ni dua-dua saling melawan. So yang ni dia cerita mengenai keluarga Cina tu je, macam mana apa strategi dia nak melawan Yahudi. Yahudi ni cerita keluarga dia tu. Pentagon saya tak sampai. Satu soalan lah saya dia ada unsur perkauman sikit di mana dia menyebut bahawa elit dunia dan bangsa-bangsa yang berjaya di dunia, antara duanya adalah Yahudi dan Cina. Kenapa dia mengatakan begitu? Adakah dia secara kasar? Sebab kalau kita ambil contoh, okey, kita boleh katakan 20 daripada pemenang anugerah Nobel adalah Yahudi. Tetapi elit dunia 10 yang terkaya hanya 3 je Yahudi. Yang lain semua white power structure, di bawah white power structure. Itu. Jadi apa pendapat? Biasa ni. Okey. Tahu. Ini pandangan saya. Tak ada hal. Dalam trilogi ni dia nak menyatakan mengenai kekuasaan dunia yang sekarang ni dipegang oleh China, Yahudi, dan yang Pentagon tu sebenarnya memang totally cerita mengenai US. Saya belum baca tapi baru semak gitu kan. Memang mengenai Pentagon US dan kaitan dua keluarga ni di situ. So dia nak menyatakan secara langsungnya inilah orang-orangnya, inilah antaranya yang menggubal, yang mencorak. Walaupun mungkin dia orang tak kaya, tapi kalau kita tengok pun kita punya politik antarabangsa pun secara tangan-tangan yang senyap pun adalah bangsa-bangsa ini. So itu yang pandangan. Jadi saya assume bahawa dia mungkin ada pengaruh teori-teori konspirasi macam the Elders of Zion. Yahudi dia macam aku cerita kat kau hari tu, dia ada gear dia yang main gear semua dunia ni bergerak kan. Mungkin saya cuma assume. Kita boleh assume sebab jujur saya bukanlah pengkaji sastra dan bukanlah membaca semua karya dia kan. Secara jujurnya saya pun merujuk kertas kerja yang pernah ditangkan mengenainya dan pengalaman peribadi saya membaca, dan saya tidak boleh menolak lah. Mungkin ada unsur-unsur itu. Sebab kalau kita lihat di Asia Tenggara, Raja Siam pada waktu tu dia pernah kata dia pernah bawa propaganda untuk untuk nasionalisme awal kerajaan Siam pada waktu tu, yang mengatakan bahawa China adalah Yahudi Asia Tenggara kan. Jadi mungkin dia dipengaruhi oleh satu aspek dalam prakolonial zaman kolonial. So saya rasa lah. Sila ambil bidang kan. Tak boleh masuk Meskom. Pergi masuk. Maskom ni dia. Alah, Meskom senang je. Kena ambil kalau jadi reporter susah. Kalau media analisis perlulah PR ke. No. PR jadi orang jahat lah. It's not for you. Jadi orang jahat lah, jadi orang jahat. Kalau yang tulis banyak macam ni, biasanya tak banyak lah. Tulis macam dia tulis banyak. Tak banyak. Kalau kita tengok sasaran pertama kita Christmas lebih banyak tulisan-tulisannya mengenai politik tempatan lah. Memang dia orang sini kan. Buku berharapan novel. Tapi ada seorang penulis, kalau pernah come across nama dia lah, Roslan Jomel pernah cakap dengan saya bahawa sebenarnya Arinawati antara esei-esei yang baik, tapi buku tu tak diulang cetak kan.
Tapi Christmas dengan dia dua-dua genre dia realism lah. Mereka realism lah. Kalau yang tak realism, Pak Sako lah. Of course kan. Puteri Gunung Tahan. Itu jenisnya lain. Cantik dia punya sinis dalam Puteri Gunung Tahan ni sendiri. Mana saya orang tulis macam ni susah. Dia banyak-banyak. Susah. Gerak tu. Dahsyat tau. Pada saya umur dia okey lah. Dia meninggal apa? 80 lebih. Pada usia 80 lebih di katil yang SUKM dia tulis lagi. Wow. Kan wow. Bagus. Baca. Saya suka sekali saya dalam tahun depan saya akan beli lah, saya akan baca lah. Cuma sekarang sibuk. Kalau jumpa library, baca je. Library kan yang pinjam buku Rina Wati. Kan? Perpustakaan negara pasti ada. Perpustakaan negara. Bukan, saya tak tahu, saya tak pernah masuk, saya tak tahu. Teruk lah perpustakaan negara. Laut pun dia saja. Tak pernah ada lagi DSN daripada laut. Tak ada. Yelah kita tengok, nombor 1 Arina Wati, nombor 2 Usman Awang. Usman polis kan? Usman polis. Yang nombor 3 Pak Samad lah. Bukan, nombor 3 tak ingat. Nombor 4 Pak Samad. Nombor 5 dia. Tak ada lah. Kalau tengok Muhammad Haji Saleh pun dia adalah sarjana yang sosialis. Oh ya? Tu bos saya tu, sosialis. Pak Muhammad. Muhammad Haji Saleh. Muhammad Haji Saleh. Oh, wow. Sosial Demokrat. Dia kan selalu buat. Tahu, tapi kiri punya event semua dia ada lah selalu. Dia selalu ada pergi lah. Dia nostalgia dengan Parti Rakyat Malaysia semua tahun 60-an 70 betul lah. Kita orang selalu buat yang baca discuss buku di rumah dia. Dia datang lah. Dia suka kot. Dia suka orang-orang yang saya diam terus. Dia tak ada. Dia suka anak-anak muda yang lain. Dia suka. Kalau Raja okey lah. Kalau ni aku memang aku diam terus lah. Tak tahu apa dia cakap. Dia akan make sure cakap. Dia akan make sure cakap kan. Datanglah nanti. Kajang. Sarjana Impian Gah. Dia tak ada anak yang ikut Cik Angkar. Siapa? Arina. Arina Wati tak ada. Tapi dia kahwin dengan orang Johor kan? Dia kahwin dengan orang Johor. Oh, tapi tak buat anak? Ada. Okey, kalau ni kita conclude lah kesimpulan. Okey, kesimpulannya silalah membaca Arina Wati. Okeylah, Arina Wati ni pada saya seorang yang sangat detail penulisannya. Memang penat nak membacanya. Bosan nak membacanya kan sebab terlalu detail. Bila terlalu detail dia macam tapi bila kita selesai sesebuah buku tu kan, sebenarnya ketelitian, detail tu yang membuat kita rasa macam wah. Saja saya. Terima kasih kak. Bolehlah sambung. Baik, kalau ada sambung lagi kami boleh sambung lah. Lepas je. Selamat malam. Aku ingat dia ada ni apa